Kalau cerita pasal scam ni kan, hari-hari ada je orang kena scam. Macam-macam cara lah dia orang ni scam orang. Telefon kata kita sewa kereta lah, lepas tu credit card kita kena pakai lah, lepas tu ada kes langgar orang lah. Banyak gila kot kes scam dekat Malaysia ni. Tapi ada satu kes scam ni yang bagi aku sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab capability orang tu buat seperfect macam tu pada zaman tu. Dan bagi aku juga kisah pasal mamat seorang ni agak-agak funny lah, tapi taklah sekelakar kisah scammer Malaysia. Jadi atlet lompat pagar tu lah, yang itu betul-betul funny lah, macam cerita Marvel kan. But aku rasa still berbaloi untuk aku ceritakan kisah seorang scammer legenda, Victor Lustig, si penjual Eiffel Tower. Victor Lustig lahir pada 4 Januari 1890, seorang confident trick artist ataupun scammer yang sangat-sangat skillful daripada Austria-Hungary. Dia bukan cikai cap ayam punya guys. Dia dah meletakkan nama dia sebaris dengan penjenayah-penjenayah besar dalam sejarah moden dunia bila dia berjaya jual Eiffel Tower sebanyak 2 kali tanpa pengetahuan kerajaan ataupun pihak berkuasa pun. Victor dia ada kemahiran ataupun kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Dia boleh bertutur dengan baik dalam beberapa bahasa, antaranya France, English, Italia dan juga Jerman. Kisah dia start tipu orang ni aku tak pasti bila, tapi based on apa yang aku dapat, semuanya bermula bila dia naik satu kapal mewah dari pelabuhan Atlantik pergi ke New York City. At that time umur dia baru 29 tahun guys, muda sangat-sangat. Masa dekat atas kapal tu dia jumpa dengan seorang lelaki kaya. Kapal mewah mesti ramai lelaki kaya kat dalam tu. Then dia borak lah dengan lelaki kaya tu. Sambil-sambil dia borak tu, sambil-sambil tu juga dia tunjuk dekat lelaki kaya tu sebuah kotak yang mampu menghasilkan duit sebanyak 100 USD dalam masa 6 jam. Awalnya lelaki tu memang confirm tak percaya lah dengan kemampuan kotak tu. So apa yang Victor Lustig buat, dia tak cakap banyak, dia terus present dekat orang tu, dan dengan mata kepala orang kaya tu sendiri dia nampak kemampuan kotak ajaib tu. Orang kaya tu pun cakap dekat Victor, "Bro, jual benda ni dekat aku." Dekat sinilah Victor menggunakan kemahiran menipu dia yang aras sangat-sangat tinggi lah. Memang daripada awal dia plan untuk jual kotak tu, tapi bila orang kaya tu offer, tiba-tiba dia ubah fikiran, dia tak nak jual benda tu. Inilah yang membuatkan orang kaya tu jadi geram gila. Pendek cerita, berlakulah negosiasi di antara orang kaya tu dengan Victor. Last kali kotak tu jual juga dekat orang kaya tu dengan harga 30,000 USD. So bertukarlah tangan pemilik kepada kotak ajaib tu daripada Victor kepada orang kaya yang ada dekat atas kapal tu. Pada 12 jam pertama, yes, kotak tu memang betul-betul boleh menghasilkan duit. 6 jam 100 USD, lagi 6 jam 100 USD. So total orang kaya tu dah ada 200 USD. Tapi lepas tu kotak tu tak keluarkan duit, melainkan sekeping kertas kosong je. So dekat sinilah orang kaya tu sedar yang dia dah kena kencing dengan Victor. Victor dekat mana? Cabut lah, nak buat apa lagi tunggu dekat atas kapal tu kan? Pada tahun 1925, sekali lagi Victor Lustig ni beraksi. Pada satu pagi, dia lepak minum kopi sambil baca surat khabar. Secara tak sengaja, dia jumpa satu iklan pasal Eiffel Tower. Masa tu, Menara Eiffel ni baru saja selesai diselenggarakan dan masih lagi ada bahagian-bahagian yang perlu dibaiki. Tapi, kos untuk maintain semua tu sangat-sangat mahal. So, kerajaan Perancis pada masa tu tak mampu nak tanggung ke semua benda tu. So, apa yang diorang buat? Diorang decide untuk jual Menara Eiffel tu. Dalam kesulitan kerajaan ni, Victor nampak ada peluang dia untuk buat duit dekat sini. Jadinya Victor melakukan persiapan yang sangat-sangat terperinci dalam melaksanakan rancangan dia ni. Apa yang dia buat guys? Dia menyamar jadi ejen yang dilantik oleh kerajaan untuk cari pemilik baru kepada Menara Eiffel tu. Maksudnya jadi ejen untuk jual Menara Eiffel tu. Sedangkan dia tak pernah dilantik oleh sesiapa pun, tapi dia melantik diri dia untuk jual Menara Eiffel. Victor dia sediakan segala macam dokumen yang diperlukan, dari lesen ejen hartanah dia, lepas tu surat lantikan dia, lepas tu grant Menara Eiffel tu dan macam-macam lagi lah. Dan kesemua dokumen ni dia buat hampir sebiji dengan ori kot. Ini aku tak tahu dia kopi ori tahap macam mana, grade A macam mana aku tak tahu lah. Orang yang beli Menara Eiffel tu sendiri tak boleh nak detect dokumen ni sama ada betul ataupun tak. Bayangkan pada tahun 1925 macam mana Victor boleh sediakan dokumen yang hampir
sama dengan original kopi. Bukan ada Google pun kau boleh tengok template macam mana rupa Grand Eiffel Tower tu. Lepas tu mana ada printer yang canggih boleh print sebiji macam mana dokumen asal tu. So sebab itulah orang cakap dia adalah seorang scammer yang sangat-sangat genius. Akhirnya berlakulah pertemuan di antara Victor dan juga Andre Poisson, iaitu orang yang nak beli menara Eiffel tersebut. Andre ni bertambah yakin apabila ada arkitek tukang besi mana entah yang diupah oleh Victor datang untuk meyakinkan Andre betapa berharganya menara Eiffel ni pada masa akan datang. So seperti biasa, Victor dapat close dia punya customer iaitu Andre Poisson, dan bila dia dapat duit tu, dia terus lari ke Austria sambil muka senyum sebab ada banyak duit. Selepas keadaan dah tenang, dia pun rasa dah selamat, dah tak ada orang cari dia. Dia datang balik ke Paris untuk melakukan benda yang sama sekali lagi, guys. Dia jual sekali lagi menara Eiffel, dan yang mengejutkan, ada juga orang yang tertipu buat deal dengan dia, kena scam. 2 kali dia jual menara Eiffel. Kau bayangkan menong tak menong macam tu. Aku try cari berapa harga yang dia jual menara Eiffel pada masa tu, dan aku jumpa dia jual lebih kurang 70,000 USD, dan semua urus niaga ni dilakukan secara cash, lebih kurang dalam 293,000 duit Malaysia. Tapi yang aku convert tu tahun 2021, tak convert lagi ikut inflasi pada masa 1925 tu. Kira dengan inflasi lebih kurang 1 juta dia dapat, guys. 2 kali menara Eiffel dia jual, 2 juta pada tahun 1925 ke tahun 1930-an. Cash yang dia ada. Lepas dia jual menara Eiffel untuk kali yang kedua, Victor dia lari ke Amerika dan dia berjumpa dengan gangster besar Chicago. Tak lain dan tak bukan Al Capone. Al Capone ni bukan kawan dia, bukan keluarga dia apa. Dia tak kenal pun Al Capone. Dia jumpa Al Capone sebab dia nak try scam Al Capone. Dia nak tipu Al Capone. Macam mana dia tipu Al Capone? Dia pakai cara yang sama macam mana dia tipu orang kaya dekat atas kapal tu. Kotak ajaib yang boleh menghasilkan duit sebanyak 100 USD dalam masa 6 jam. Gila lah kalau aku cakap Al Capone tak tertarik dengan kotak ajaib tu. End up, Al Capone ni invest dekat Victor 50,000 USD untuk Victor enhance kotak tu, sebab dia nak kotak tu dapat hasilkan lebih banyak duit. Masa ni, Victor memang senyum gila lah. Memang senang gila nak tipu Al Capone ni kan. Tapi bila dia balik rumah, dia fikir-fikir balik, dia decide untuk cancel deal dengan Al Capone. Sebab apa? Al Capone ni kepala gangster kot. Kalau dia kantoi, memang sia-sia hidup dia, guys. Victor pun pergi jumpa dengan Al Capone balik, dan dia cakap yang dia tak boleh nak buat apa yang Al Capone minta. Masa ni Al Capone tengok Victor kecil besar je budak ni, tanpa disangka-sangka, guys. Al Capone cakap dekat Victor macam ni: "Engkau adalah orang yang jujur yang pernah aku jumpa. Benda yang kau tak boleh buat dan kau cakap kau tak boleh buat. Bagus, aku suka dekat kau." Bukan tu saja, Al Capone hadiahkan 50,000 USD yang asal dia diinvest dekat Victor untuk buat kotak ajaib tu kepada Victor. Plus dengan kejujuran Victor, Al Capone tambah lagi 5,000 USD, guys. Dah lah awalnya si Victor ni nak tipu Al Capone. Last jadi macam ni pula. Double win. Lepas daripada peristiwa tu, Al Capone dengan Victor dia jadi kawan. So disebabkan ayahanda kawasan dah ada jaga si Victor ni, so tunggu apa lagi? 1930, Victor bekerjasama dengan William Watt dan juga Tom Shaw untuk melakukan pemalsuan duit dolar dengan skala yang sangat-sangat besar. Dan kali ni dia tak scam-scam orang dah. Dia terus cetak je duit tu, tak payah susah-susah. Tapi modus operandi dia ni bertahan selama 5 tahun sahaja. 1935, Victor kena tangkap atas kesalahan memalsukan wang dolar dalam skala yang sangat-sangat besar. Victor akhirnya dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun di penjara paling legend dekat dunia, iaitu penjara Alcatraz, San Francisco, Amerika. Dan pada tahun 1947, Victor meninggal dunia dekat dalam penjara kerana pneumonia ataupun jangkitan paru-paru. Bukan sebab COVID masa ni COVID tak ada lagi. Mesti ada yang tertanya-tanya kan, Victor ni buat scam dengan skala yang besar. Dia jual menara Eiffel 2 kali
takkan tak ada polis ataupun sesiapa pihak berkuasa yang buru dia masa dia jual menara Eiffel tu? Sebenarnya guys, memang tak ada. Seorang pun tak cari Victor. Bukan susah nak jumpa Victor ni, tapi memang pada masa tu pihak berkuasa sendiri, bahkan kerajaan Perancis pun tak tahu yang menara Eiffel ni dijadikan alat oleh Victor untuk scam orang, untuk tipu orang. Sebab apa? Kesemua mangsa penipuan Victor malu nak buat report polis. So tak ada report polis kat atas Victor sebenarnya. Sebab apa diorang malu? Jatuh maruah diorang. Diorang ni orang kaya, orang bijak, tapi kena game dengan Victor yang menjanjikan benda yang langsung tak masuk akal tu. Habis tu, daripada mana cerita menara Eiffel kena jual 2 kali dengan Victor ni keluar? Masa dekat penjara Alcatraz, Victor sendiri yang mengaku semua kegiatan penipuan yang dia pernah lakukan. Lepas tu, baru polis pergi cari mangsa, collect bukti dan sabitkan Victor atas kesalahan yang pernah dia buat. Guys, semua manusia dia ada kelebihan masing-masing. So kalau kau pakai kelebihan kau ni dekat tempat yang salah, so memang akan jadi salah. Dia takkan boleh jadi betul pun. Tapi kalau kita pakai kelebihan kita dekat tempat yang betul, so betul lah. Macam tu lah cerita dia. So lepas ni kalau korang ambil gambar menara Eiffel tu, ataupun korang pergi dekat Paris, pernah bergambar dekat menara Eiffel tu, korang tahulah yang menara Eiffel tu bukan sekadar simbol cinta semata-mata, tapi ada kisah yang mana menara Eiffel pernah dijadikan alat oleh Victor untuk mengaut keuntungan dengan sangat-sangat mudah. Begitulah sejarahnya. Until next time guys, aku Ismi from Babel Studio. Assalamualaikum. Ciao.